Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. Hari ini kita akan masuk ke bahagian yang ketiga, bab 6 tingkatan 4, iaitu ketersamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Hari ini kita akan belajar perkara yang kedua atau bahagian B, iaitu sistem ketersamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Apa yang kita faham mengenai sistem ketersamaan linear ini? Sistem ketersamaan linear ialah gabungan dua atau lebih ketersamaan linear. Yang kedua, macam mana cara kita nak menentukan ketersamaan yang sesuai untuk suatu situasi? Ada beberapa perkara yang perlu kita faham. Yang penting itu istilah yang perlu kita tahu untuk menentukan ketersamaan yang sesuai bagi suatu situasi. Tengok yang pertama ni, Y lebih besar daripada X. Yang ni direct, tengok dia punya simbol, Y lebih besar daripada X. Yang kedua, Y kurang daripada X. Tengok simbolnya, Y lebih kurang daripada X. Yang ketiga, Y tidak kurang daripada X. Kat sini paling penting. Bila ada perkataan tidak kurang yang ni, bermaksud tandanya akan lebih besar ataupun sama. Dia terbalik. Tengok simbolnya, Y lebih besar atau sama dengan X. Sama juga dengan nombor 4 yang ni. Y tidak lebih daripada X. Bila ada perkataan tidak lebih, bermaksud dalam bentuk simbol dia akan jadi lebih kecil ataupun sama. Lebih kecil, Y lebih kecil atau sama dengan X. Tengok pula yang nombor 5 ni. Y sekurang-kurangnya K kali X. Bila nampak ada perkataan sekurang-kurangnya, bermaksud dia punya simbol lebih besar ataupun sama. Y lebih besar ataupun sama K darab X. Sama juga dengan nombor 6 ni. Y selebih-lebihnya K kali X. Perkataan selebih-lebihnya yang ni, selebih-lebihnya bermaksud simbolnya lebih kurang ataupun lebih kecil atau sama. Y lebih kecil atau sama K darab X. Tengok nombor 7 pula. Maksimum Y ialah K. Tengok perkataan maksimum yang ni pun sama. Bila bentuk simbol, dia akan jadi lebih kecil ataupun sama. Y lebih kecil atau sama dengan K. Nombor 8 pun sama. Minimum Y ialah K. Perkataan minimum ni, perkataan minimum dalam bentuk simbol dia terbalik, dia akan jadi lebih besar ataupun sama. Y lebih besar ataupun sama dengan K. Nombor 9 pula. Nombor 9, hasil tambah X dan Y lebih besar daripada K. Yang ni direct sikit. X tambah Y lebih besar daripada K. Nombor 10, beza Y dan X kurang daripada K. Ini pun sama, direct. Bermaksud Y tolak X lebih kecil daripada K. Nombor 11 ni, Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Yang ni pun sama. Y tolak X lebih besar atau sama dengan K. Beza ayat nombor 10 dan nombor 11 ni bermaksud yang ni beza, yang ni melebihi. Tapi dia punya operasinya dua-dua akan jadi tolak. Alright, tengok contoh. Suatu kilang menghasilkan dua jenis topi. Topi jenis X untuk murid sekolah rendah dan topi Y untuk murid sekolah menengah. Syarat-syarat pengeluaran kedua-dua jenis topi dalam tempoh seminggu seperti yang berikut. Pengeluaran maksimum topi yang pertama ialah 600 unit. So, sekarang ada dua jenis topi. Satu X untuk sekolah rendah, Y untuk sekolah menengah. So, bila dia kata pengeluaran maksimum topi, bermaksud X tambahkan dengan Y, maksimum
dalam bentuk simbol dia akan terbalik, dia akan jadi lebih kecil atau sama dengan 600. Okey, yang kedua, topi murid sekolah rendah, okey, selebih-lebihnya 2 kali ganda topi murid sekolah menengah. Okey, bermaksud kat sini ada perkataan selebih-lebihnya. Okey, jadi tadi topi sekolah rendah ialah X, selebih-lebihnya dia akan jadi lebih kecil atau sama. Okey, dia kata 2 kali ganda topi sekolah menengah, bermaksud 2Y. Okey, yang ketiga, pengeluaran minimum topi murid sekolah menengah ialah 300 unit. Okey, minimum. Okey, kalau tadi maksimum yang pertama lebih kecil atau sama, bila minimum, okey, topi sekolah menengah Y minimum simbolnya lebih besar atau sama dengan 300. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, menentukan konjektor tentang titik dalam rantau yang memuaskan suatu sistem ketaksamaan linear. Okay, apa kaedah yang kita gunakan? Okay, iaitu kita kena memilih dan menggantikan sekurang-kurangnya satu titik daripada rantau ke dalam ketaksamaan linear yang diberikan. Okay, dia kata apa ni? Okay, tengok contoh. Berdasarkan rajah di bawah, tentukan rantau yang memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil atau sama 3/4 X tambah 2 dan X tambah Y lebih besar daripada 7. Okey, langkah pertama, kita kenal pasti dulu dalam soalan dan dalam gambar mana yang sama. So, Y lebih kecil atau sama 3/4 X tambah 2 dalam gambar yang bawah ni. Okey, biasanya dia punya simbol yang dalam soalan digunakan lebih kecil atau sama. Dalam graf digunakan sama dengan. Okey, kemudian garisannya, ini garisan dia. Okey. Lebih kecil, itu kita dah belajar, lebih kecil ataupun lebih kecil atau sama, dia punya garisannya ke bawah ataupun ke kiri. Kalau lebih besar ataupun lebih besar atau sama, garisan lorikannya ke atas ataupun ke kanan. So sekarang simbolnya lebih kecil atau sama, jadi dia punya lorikannya ke arah bawah. Tapi jangan terus lorikan dulu macam ni. Nanti kita pening kepala tak nampak kat mana rantau dia. So apa yang perlu kita buat ialah kita buat tanda simbol anak panah dulu. Okey, menunjukkan lorikannya ke arah bawah. Okey. Seterusnya X tambah Y lebih besar atau sama dengan 7. Okey, yang ni salah dia punya dalam gambar, sebenarnya sama dengan. Okey, ini dia punya ketaksamaan dalam gambar. X tambah Y lebih besar sama dengan 7. Tengok simbolnya lebih besar atau sama. Okey, garisannya garis lurus. Okey. So, bila sebut lebih besar, arah lorikannya ke arah atas. Okey, sekarang kita tengok di antara A, B, C dan D, mana satu rantau yang ada 2 anak panah? Okey, jawapannya ialah D. Okey, sebab ada dua anak panah. So, sini jawapannya ialah rantau D. Okey. So, itu saja yang kita belajar pada hari ini. Video seterusnya kita akan sambung untuk perkara yang keempat dan perkara yang kelima. Okey, sebelum tu, siapa yang masih belum subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya, channel YouTube ataupun channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, jika ada sebarang komen, pertanyaan, teguran dan sebagainya, okey, boleh komen pada bahagian komen. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Bye.